Okey, hari ni kita ada satu kiriman daripada Amir Ahmad. Dia punya cerita ni nak cakap panjang tak panjang, dia okey lah. Alright, jom kita mulakan. Jadinya Amir Ahmad ni merupakan seorang pelajar universiti. Jadinya dalam perjalanan cerita ni, dia kongsikan pengalaman dia pada tahun 2018 apabila dia dalam perjalanan untuk pulang ke rumah daripada universiti nak balik ke rumah. Dan Amir ni dia mempunyai sebuah motosikal yang menjadi transportation utama dia lah sepanjang dia universiti. Dan dia balik ke rumah pun menggunakan motosikal yang sama. Dan nak dijadikan cerita, pada waktu kali pertama Amir ingin pulang ke rumahnya menggunakan motosikal, dia memerlukan Waze untuk tengok jalan balik ke rumah. Jadinya waktu perjalanan balik, Amir tak dapat pulang pada siang hari kerana dia ada kelas hari Jumaat tu kan. Hari Jumaat dia ada kelas. Jadinya kelas terakhir dia waktu pukul 5 sehingga pukul 7 petang. Selepas habis saja kelas pada pukul 7 petang tu, dia terus bergegas untuk pack barang dan pulang ke rumah. Dan waktu tu hari dah semakin gelap. Hari dah semakin senja. Langit pun dah makin gelap. Disebabkan ini merupakan perjalanan pertama Amir untuk pulang ke rumahnya, jadinya dia tak tahu jalan sangat daripada universiti dia nak balik ke rumah. Jadi dia memerlukan Waze untuk tengok dia punya jalan. Jadinya Amir pun buka Waze dan letak di bakul motor dia, sebab dia tak ada phone holder lagi dekat motor tu. Jadinya dia letak dekat bakul dia dan dia refer saja perjalanan. Sepanjang perjalanan dia ikut saja Waze tu. Dan rasanya semua tahu kot Waze ni dia tak berapa betul sangat. Dia ikut syok sendiri je kan jalan asalkan sampai destinasi. Jadinya si Amir ni dia pun ikut jalan. Pada awalnya okey je. Pada 15 minit pertama perjalanan, dalam 10 km pertama, semuanya okey, berjalan lancar, jalan dia familiar. Tapi tiba-tiba Waze tu daripada jalan besar dia bawa makin kecil. Amir waktu ni dia tertanya pada diri sendiri, betul ke jalan yang aku lalu ni? Kenapa aku lalu jalan sini ni? Macam tak pernah family aku lalu sini. Tapi tanpa Amir berfikir panjang, Amir rasa tak apalah, ini mungkin jalan shortcut. Jalan ni mungkin lebih cepat untuk sampai. Sebab lagi pun dah nak lewat malam waktu tu. Dah nak pukul 8 dah waktu tu. Jadinya Amir lalu saja ikut jalan yang Waze bagi. Daripada 4 lane ke 3 lane, daripada 3 lane jadi 2 lane, sampailah dibawa ke satu lorong kecil. Lorong kecil tu di mana satu lane kereta saja boleh lalu. Di mana kalau ada kereta daripada depan, dia terpaksa elak-elak sikit untuk lepaskan kedua-dua hala. Nak dijadikan cerita dekat tempat laluan Amir lalu tu, daripada terang ada lampu jalan, sampailah lampu jalan makin jauh, makin sikit. Dan kereta pun semakin kurang. Waktu ni Amir dah rasa tak sedap hati, sama ada nak teruskan puka ataupun nak patah balik dan cuba ikut jalan lain. Tapi bila tengok masa pun dah makin lewat dan minyak motor waktu tu pun dah macam tak banyak kalau nak patah balik. Jadinya Amir cuba beranikan diri untuk teruskan perjalanannya. Semasa perjalanan dia diteruskan,
Amir nampak satu kereta yang menghampirinya daripada belakang. Jadinya Amir pusing ke belakang dan nampak kereta tu. Jadinya Amir cuba follow untuk temani Amir sepanjang laluan yang tak ada lampu, tak banyak kereta. Amir pun follow kereta tu. Tapi makin lama kereta tu makin laju dan meninggalkan motor Amir di belakang. Sampailah Amir keseorangan. Waktu ketika tu, daripada laluan bandar sampai ke laluan perkampungan dan sampailah ke laluan hutan. Gelap kiri dan kanan. Sekeliling gelap, hanya dengar bunyi cengkerik dan cahaya bulan sahaja waktu tu. Setelah 3 kilometer perjalanan kawasan gelap tersebut, tiba-tiba tamat di ruangan hutan dan sampai ke satu ruangan lapangan padang yang luas. Pada asalnya Amir memang tak fikir panjang. Tiba-tiba awan yang menutupi bulan bergerak. Cahaya bulan bersinar dan Amir nampak di sekelilingnya merupakan perkuburan Cina. Amir dah rasa tak sedap badan. Bulu roma dia sepanjang perjalanan tu meremang. Amir masih lagi follow Waze tu sebab dah tak ada jalan lain lagi. Untuk pulang balik ke jalan asal memang sangat jauh. Jadi Amir teruskan tanpa ragu-ragu. Amir juga mula baca pelbagai surah untuk sedapkan hatinya. Sepanjang perjalanan tu, Amir cuba sedapkan diri dan juga memasang lagu dan surah di dalam phone-nya. Tetapi apakan daya, di saat-saat akhir itu telefon si Amir baterinya agak kurang, menyebabkan dia perlu jimatkan telefonnya punya bateri. Setelah beberapa perjalanan, Amir rasa dia punya motor agak perlahan daripada biasa. Tapi Amir hiraukan semua tu dan bawa sepenuhnya. Mulutnya tak henti-henti membaca surah yang dia ingat. Dan sampailah ke satu bahagian yang Amir mendaki bukit yang sangat tinggi, menyebabkan dia punya motor sangat berat. Sampailah Amir tengok di Waze yang di mana jalan yang dilalu tu merupakan laluan tanah merah yang menyambung kepada laluan utama jalan besar. Amir cepat-cepat keluar dan masuk ke jalan besar. Dan sampailah Amir ke jalan utama kawasan perumahannya. Dan selepas 5 km daripada jalan utama tu, Amir pun sampai ke rumahnya. Dan perjalanannya mengambil masa yang 2 kali lebih lama daripada laluan biasa yang dilalukan. Jadi sejak kejadian tu, Amir rasa menyesal untuk memilih laluan Waze sediakan. Dan pada hari yang sama, selepas Amir pulang ke rumah, badannya sejuk dan Amir demam untuk hari yang pertama itu. Tamat. Itu dah cerita daripada Amir Ahmad berkaitan perjalanan pulang dia daripada universiti. Actually benda ni memang siapa yang pernah guna Waze memang tahulah yang perjalanan menggunakan Waze ni memang kadang-kadang mengarut sikit. Jadinya rasanya siapa yang naik motor ke, kadang-kadang siapa yang nak hantar makanan ke, memang mungkin mengalami situasi yang sama. Jadi kita hati-hatilah. Siapa yang masih menggunakan Waze tu, mungkin dah boleh slow-slow tukar kepada Google Meet.
Google Meet pula, Google apa? Google, lupa pula nama dia. Okay, bolehlah cuba guna Google Map. Dalam tu mungkin bagi laluan yang lebih accurate. Okay, so siapa yang ada cerita yang menarik berkaitan dengan cerita-cerita seram yang berlaku kat diri dia kan, boleh kongsikan ke myceritahantu@gmail.com. Okay, saya akan kongsikan, saya akan bacakan kepada audience yang subscribe kita punya YouTube channel. Okay, thank you so much for watching. Bye.